Selamat sejahtera. Salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Nur Azam bin Arifin, pensyarah pengantar bahasa Melayu yang dihormati Ketua Kelas Mat 4 Imran, yang dihormati Penolong Kelas Mat 4 Humaira, yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang alam sekitar. Baiklah, Vincent, pada pendapat kamu, apa yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Ya, kita hidup di dalam alam semesta yang sangat luas dan indah, dan adalah tanggungjawab kita untuk menjaga dan memeliharanya agar ia kekal lestari. Pemeliharaan alam sekitar merupakan usaha bersama demi memastikan alam ini terus sehat untuk masa depan yang lebih baik. Di sini saya apakah pandangan kamu tentang akibat pencemaran alam sekitar? Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang akibat, saya akan menjelaskan apa itu alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di muka bumi, di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, flora membawa maksud keseluruhan tumbuhan yang terdapat di sesuatu daerah atau tempat. Fauna pula bermaksud seluruh binatang yang hidup di sesuatu daerah tersebut. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Pada masa kini berlaku banyak kesan buruk akibat pencemaran alam sekitar. Antaranya yang menyebabkan berlaku banyak kerosakan. Antaranya yang berlaku di Perak pada tahun ini, pada jalan Bersut 4 di Manjung ditutup kerana semua jenis kenderaan akibat banjir. Okey. Kerana berlakunya kenapa berlakunya pencemaran alam sekitar? Ini berlaku kerana sikap manusia. Saya boleh terangkan, di satu pihak, pencemaran yang dilakukan melalui penebangan hutan secara tidak terkawal, terutamanya di kawasan pegunungan dan kawasan tadahan air, disebabkan oleh sikap ketamakan manusia untuk mendapatkan wang daripada pokok tersebut. Ini menyebabkan berlakunya perdagangan kayu hutan yang dibalat secara haram. Tuntutan dan desakan ekonomi keterlaluan mengakibatkan tahap kesedaran menjaga kepentingan hutan tidak terjaga. Pengetahuan mengenai kepentingan hutan sudah teramat tersemat dalam diri, namun kehendak dan naluri dan nafsu kita yang melewati kepentingan alam itu sendiri. Di pihak lain pula, pembuangan sampah merata-rata disebabkan sikap yang kurang prihatin masyarakat terhadap alam sekitar itu sendiri. Contohnya, mereka boleh membuang sampah itu ke tempat yang betul, tetapi mereka malas kerana sikapnya itulah berlakunya pencemaran alam yang boleh menyebabkan sampah itu tersumbat di dalam longkang dan boleh menyebabkan salah satu punca banjir berlaku. Baiklah, akibat kedua adalah revolusi pemikiran alam sekitar. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan apakah pendekatan yang boleh digunakan untuk meningkatkan kesedaran yang membawa kepada tindakan untuk memeliharakan alam sekitar kita? Satu daripada mereka adalah menuntut kepada revolusi pemikiran alam sekitar. Program ini menenganahkan idea pembaziran yang dilakukan oleh masyarakat, terutamanya di masyarakat Malaysia, dengan idea pembaziran yang dilakukan masyarakat Malaysia yang menyebabkan kerugian jutaan ringgit dijadikan perkara utama dalam membentuk dan mengubah pemikiran terhadap penjagaan alam sekitar. Bukan sahaja merugikan, tetapi keuntungan yang
bahkan dia boleh daripada sampah sarak dibuang, diubah guna menjadi bahan yang dapat memberi keuntungan ekonomi melalui proses alam sekitar. Saya akan menceritakan akibat dan kesan pencemaran alam sekitar kepada manusia. Alam sekitar, salah satu akibat yang dapat kita perolehi oleh pencemaran alam sekitar ini adalah kemerosotan kualiti udara. Pencemaran dan kemerosotan kualiti udara mempunyai kesan impak yang besar terhadap kehidupan manusia. Maksud pencemaran udara ialah satu keadaan yang mana terdapat perubahan kandungan bahan kimia, jirim atau wujudnya yang bahan tercemar di dalam udara atau atmosfera yang membawa kepada kehidupan merangkumi manusia, haiwan dan tumbuhan. Pencemaran udara ini diakibatkan oleh pelbagai aktiviti manusia dan ketamakan manusia itu sendiri. Yang gagal mempraktikkan kelestarian dan telah dibuktikan melalui kesan yang serius terhadap kesihatan individu dan masyarakat manusia, yang menyebabkan banyak penyakit seperti asma, kanser jantung dan sebagainya. Antara penyebab berlakon pencemaran udara ini adalah pembakaran terbuka, bilangan kenderaan bermotor yang bertambah dan laju perindustrian yang tidak terkawal. Di Malaysia pada 2022, sejumlah 3,565 tan metrik sampah bahan pencemar dibebaskan ke udara. Bahan pencemar tersebut merangkumi 2,454 tan jangkauan jana kuasa. Pencemaran udara ini menyebabkan kesan kesihatan melalui penyedotan atau penyerapan langsung bahan kimia melalui kulit atau pencemaran daripada makanan atau minuman. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan berlakunya perubahan cuaca seperti jebu. Jebu kita sudah tahu. Jebu ni tidak asing lagi di negara kita Malaysia ini. Jebu boleh berlaku jika terdapat kebakaran hutan yang melampau, meluas serta arah tiupan angin dari kawasan kebakaran tersebut. Apatah lagi dengan adanya El Nino yang dijangkakan berterusan hingga awal tahun depan dengan kebarangkaliannya melebihi 95%. Perubahan yang dapat melihat perubahan yang amat besar adalah dari segi cuaca. Perubahan cuaca akan menyebabkan cuaca lebih panas dan kering yang boleh menyebabkan kemarau, dan masyarakat akan kekurangan bekalan air bersih dan dapat menyebabkan masalah kesihatan. Itu sahaja apa pendapat Vincent tentang cara mendengkah pencemaran alam sekitar. Izinkan saya beri sedikit pandangan tentang topik kamu. Saya setuju dengan pendapat Darwish tentang manusia sering membuang sampah di merata-rata tempat. Seperti Darwish cakap, ia akan menyebabkan sumpat kepada sungai atau longkang. Ini juga akan menyebabkan kematian haiwan kerana kalau mereka silap makan seperti plastik yang kita buang di dalam sungai, mereka akan mati. Dan akan menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan makanan kepada kita. Dan dalam pendapat saya tentang hutan, kemusnahan dan kebakaran hutan. Ia akan menyebabkan pemanasan global berlaku kerana kita kurang hutan. Dan dan akan menyebabkan
kehidupan generasi muda kita pada masa hadapan akan terjejas kerana mereka tidak dapat Menghirup udara segar. dan Ya. hidup dalam keadaan yang selesa. Ya. Dan seperti tadi yang bercakap, kesannya cuaca akan jerebu, Jebu. akan mencecaskan kelihatan kita semasa kita memandu kereta atau akan mengganggu pengangkutan. Penglihatan kita semasa kita memandu. Ya. Dan sekarang saya akan membincangkan beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk mencapai matlamat ini. Ya. Antara langkah penting ialah mengamalkan kita semula dan penggunaan semula. Kita boleh menggitar semula bahan-bahan seperti kertas, plastik, kaca dan logam, serta menggunakan semula barangan bagi mengurangkan sisa buangan. Ini bukan sahaja membantu mengurangkan beban di tapak pengurusan sampah, tetapi juga memupuk kesedaran dalam masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Selain itu, masyarakat juga boleh terlibat dalam aktiviti sukarelawan membersihkan kawasan sekitar seperti sungai dan pantai. Ini penting kerana pencemaran dari sisa buangan yang dibuang secara sebarangan boleh menjejaskan kehidupan akuatik dan sumber air kita. Sebagai contoh, pernah terjadi satu wabak di Jepun yang menyebabkan kecacatan kekal kepada penduduk yang menggunakan air sungai tercemar. Jadi kita perlu belajar dari sejarah dan tidak membiarkan pencemaran seperti ini berlaku di negara kita. Ya. Satu lagi langkah penting ialah menggunakan pengangkutan hijau. Ini termasuk menggunakan pengangkutan awam, berbasikal atau berjalan kaki. Langkah ini boleh mengurangkan pencemaran udara dan pelepasan karbon selain menyokong ekosistem semula jadi. Promosi kenderaan elektrik juga merupakan salah satu cara untuk kita mengurangkan jejak karbon. Di samping itu, kita mesti menjaga pemeliharaan hutan dan tumbuhan hijau. Menanam lebih banyak pokok dan melindungi kawasan hutan adalah cara penting untuk mengekalkan biodiversiti. Seperti tadi Darwish cakap tentang pemusnahan hutan itu. Hutan menyediakan habitat yang banyak untuk banyak spesies dan spesies flora dan fauna. Kalau hutan musnah, mereka tidak ada habitat mereka. Tempat tinggal mereka. Ya. Dan keseimbangan ekosistem sangat penting untuk negara kita atau dunia ini. Untuk peranan kerajaan, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar yang menyeluruh. Hal ini demikian boleh membantu menjaga alam sekitar kita dengan lebih efektif. Jika kita lihat pada hari ini, beberapa kilang-kilang yang telah dibina oleh kerajaan yang mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan. Di sini saya memberi contoh pelepasan asap kilang dan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai maupun laut secara terbuka telah mengakibatkan berlakunya pencemaran udara dan kematian hidupan di dalam sungai maupun laut. Oleh kerana itulah, undang-undang harus ditegakkan lagi oleh pihak berkuasa supaya dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar yang daripada terus berlaku. Ya, contohnya, kerajaan boleh memberi hukuman dendaan wang dan juga penjara. Ya. Seperti Darwish cakap tadi, jika orang membuang sisa sampah ya, di merata-rata tempat, boleh memberi dendaan wang kepada mereka. Ya. Seterusnya, kita perlu menggunakan sumber secara lestari. Sebagai contoh, amalan pertanian organik yang menggunakan bahan kimia secara minimum dan mengurus air secara cekap.
boleh memastikan sumber-sumber ini terus tersedia untuk generasi akan datang. Akhir sekali, pendidikan dan kesedaran alam sekitar harus diberi penekanan. Melalui pendidikan dan kempen kesedaran, terutamanya kepada generasi muda, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih peka terhadap penjagaan alam sekitar. Kesedaran ini akan mendorong mereka untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih mesra alam, seperti mengurangkan penggunaan tenaga dan memilih produk yang lestari. Seperti kita ada belajar pendidikan moral dan juga Pendidikan Islam. pendidikan Islam mengajar kita sentiasa menjaga alam sekitar, ya, untuk memastikan kehidupan dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Ya. Ya. Sekarang buat kesimpulan atau awak. Baiklah, terima kasih kepada Vincent kerana memberi pendapat yang amat cemerlang. Saya dapat simpulkan daripada pandangan Vincent itu adalah sebagai masyarakat, untuk mengurangkan pengeluaran asap, kita boleh menggunakan pengangkutan awam sebagai transportasi untuk pergi ke suatu tempat. Hal ini bukan sahaja dapat menjaga alam sekitar, tapi juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Ini dapat menjana kewangan negara dan dapat meningkatkan ekonomi negara untuk menjadi negara yang lebih maju. Baiklah, yang kedua adalah menjaga hutan, iaitu memelihara flora dan fauna. Kerajaan boleh mewatalkan hutan tersebut sebagai hutan simpang, agar pembalakan haram dapat berkurang dalam negara kita. Selain itu, kerajaan, seperti yang dikatakan, kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang untuk mengurangkan berlakunya pembuangan sampah di kawasan terbuka. Hal ini, apabila seseorang itu terkena denda, mereka akan menjadi insaf dan tidak melakukannya lagi. Kerana denda yang dikenakan itu mungkin dapat menjejaskan ekonomi semasa mereka. Saya setuju dengan pendapat kamu. Kalau tentang wan atau penjara hukuman ini dilaksanakan, imej negara kita juga akan meningkat kerana pelancong asing atau pelabur asing akan menganggap negara kita adalah satu negara yang menjaga baik dengan alam sekitar dan itu nilai yang tinggi. Untuk kempen dan pendidikan, untuk pengetahuan Vincent, pendidikan amat penting, terutama pada masa kini, kerana masyarakat muda kini kurang mengambil tahu tentang alam sekitar. Oleh itu, kempen dan pelajaran yang didapatkan di sekolah sangat penting untuk mendidik masyarakat muda sekarang ini untuk mengetahui apa itu alam sekitar dan akibat apabila tidak menjaga alam sekitar itu kepada kita dan juga kepada generasi yang akan datang. Itu sahaja. Saya tambah sikit tentang pendapat Darwish. Melalui pendidikan, saya rasa bukan kerana sekolah sahaja, ibu bapa juga perlu peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mereka tentang kepentingan menjaga alam sekitar ini. Kerana mereka berdua adalah insan yang paling dekat dengan kita. Mereka perlu menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka dan mengamalkan langkah-langkah yang saya membentang tadi. Seperti amalan kita 3R. Ibu bapa boleh melaksanakan atau mengajak anak-anak mereka melakukan 3R ini bersama.
Vincent, apakah pandangan terakhir penutup yang boleh dibuat Vincent tentang alam sekitar ini Ya. demi menjaga alam sekitar ini? Ya. Kesimpulannya, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama dengan amalan kita semula, bangkutan hijau, pemeliharaan hutan, penggunaan sumber yang lestari dan pendidikan yang berterusan. Kita dapat mencipta dunia yang lebih indah dan harmoni untuk generasi yang akan datang. Setiap daripada kita perlu memainkan peranan agar alam sekitar kita terus kekal lestari dan terpelihara. Apa pandangan awak tentang boleh kesimpulan yang boleh Darwis buat tentang tajuk ini? Kesimpulan yang saya dapat buat daripada pembincangan kita pada hari ini adalah alam sekitar ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh itu kita perlu menjaganya dengan sebaiknya, kerana bukan sahaja kita dapat bukan sahaja memberi manfaat kepada kita, tapi kepada seluruh masyarakat atau makhluk yang ada di bumi ini. Dan oleh itu kita perlu berganding bahu bersama-sama untuk menjaga kelestarian alam sekitar ini. Baiklah, itu saja dari saya. Ya. Ini adalah pembincangan kita tentang tajuk kelestarian alam sekitar pada hari ini. Sekian, terima kasih.